Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahli-ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Ayat kita pada malam ini ayat 21 daripada surah Al-Insan dalam muka surat 579 Mushaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat yang kita akan baca pada malam ini adalah sambungan daripada ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan nikmat ataupun anugerah-anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-abrar, iaitu orang-orang yang berbakti ataupun orang-orang yang baik. Dan para ulama mentafsirkan al-abrar iaitu disimpulkan kepada dua, iaitu orang beriman dan juga mengerjakan amal soleh semasa hayat mereka di atas muka dunia. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyahum siyabu sundusin wa khudrun wa istabrak. Aliyahum, pada diri mereka ataupun melitupi tubuh mereka, siyabu sundusin, pakaian yang terdiri dari sutra nipis berwarna hijau, sundusin, sutra nipis, khudrun iaitu hijau, yang berwarna hijau, wa istabrak, dan juga sutra tebal. Jadi pakaian mereka sebelah lapisan dalamnya, kata ulama tafsir, daripada sutra nipis, dan sebelah luarnya pakaian mereka itu dibuat daripada sutra yang tebal. Sundus pun sutra, istabrak pun sutra juga, cuma yang satu nipis, yang satu adalah tebal. Wa hullu asawira min fiddah, wa hullu, dan mereka dihiaskan ataupun dipakaikan perhiasan, asawira dengan gelang-gelang, asawira dengan gelang-gelang, min fiddatin, yang diperbuat daripada perak, wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka, yakni Allah, saqahum, memberi minum, wa saqahum, dan beri minum kepada mereka, rabbuhum, oleh Tuhan mereka, yakni Allah, syaraban tahura, dengan minuman yang amat bersih dan suci, tahuran. Sebagian mufassir menyatakan minuman sebelum ini ada dua minuman yang telah disebut oleh Allah. Yang pertama, minuman yang dicampur dengan kafur, sejenis mata air. Kafur iaitu sejenis mata air, ainan yashrabu biha ibadullah, sejenis mata air yang mana yang minum daripada mata air itu hamba-hamba Allah yang berada dalam syurga. Setelah itu Allah Ta'ala sebut minuman mereka iaitu yang bercampur dengan zanjabil. Zanjabil iaitu mata air di dalam syurga
yang diberi nama dengan salsabila, kerana apabila diminum akan terus mengalir ke dalam kerongkong tanpa tersekat-sekat. Itu salsabila yang mudah dipanggil diminum, yang mudah dipanggil dinikmati, tanpa ada sangkut-sangkut. Itu salsabila. Dan kemudian dalam ayat ini pula Allah Ta'ala sebut wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah memberi minum kepada mereka dengan syaraban, minuman, tahuran, yang sangat bersih ataupun yang menyucikan. Kata Imam Muqatil, salah seorang mufassir, kata dia minuman yang amat bersih dan suci ini adalah mata air yang berada di pintu syurga. Jadi yang mula-mula sekali yang akan diminum oleh ahli syurga, di mana sesiapa meminum air darinya, Allah akan membuang segala yang masih berbaki dalam hati dari sifat khianat, iri hati dan sebagainya. Jadi sebab itu, walaupun nikmat dalam syurga itu bertingkat-tingkat, syurga itu sebagaimana disebut oleh Nabi ada 100 tingkatan, dan setiap tingkat itu lagi tinggi maka lagi hebat. Tapi ahli syurga ni dia tidak ada perasaan iri hati, dia tak ada perasaan sebagaimana manusia di dunia ini. Manusia ini memang dia ada perasaan hasad, dia ada perasaan, kadang-kadang tidaklah hasad sangat pun, tapi dia berasa macam kilan. Orang lain kaya, dia miskin. Orang lain mendapat nikmat lebih daripada dia. Tapi kata Imam Muqatil, Allah Ta'ala menyediakan di pintu syurga ada sejenis minuman, iaitu syaraban tahura. Sebaik ahli syurga masuk dalam syurga, di pintu itu telah diberi minum daripada air ini, daripada mata air ini, yang namanya syaraban tahura, yang membuang daripada hati mereka saki-baki, sifat-sifat buruk yang masih ada dalam hati. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, dalam syurga ini, kerana kita sudah berada di hujung-hujung surah Al-Insan ini, maka kita boleh simpulkan dalam syurga, bila kita gabungkan dengan yang ada dalam surah Al-Insan dan juga dengan tempat-tempat lain, maka mata air dalam syurga ni ada 4 semua. Yang pertama dinamakan dengan mata air Al-Kafur, iaitu dalam ayat 5 dan 6 dalam surah Al-Insan ini. Mata air Kafur ini, kata Allah, ainan yashrabu biha ibadullah, mata air yang minum daripadanya hamba-hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mata air yang namanya Zanjabil, yang disebut oleh Allah ainan fiha tusamma salsabila, satu mata air dalam syurga yang dipanggil juga dengan salsabila. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Mutaffifin, dalam surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala sebut satu lagi mata air, iaitu tasnim. Tasnim, kata Allah, ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Tasnim ini adalah mata air yang mana minum daripada mata air itu al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang paling hampir dengan Allah. Dan kata Imam An-Nasafi, inilah mata air yang paling tinggi dalam syurga, yang namanya tasnim itu. Dan tasnim ini daripada perkataan Arab, sannamahu idza rafa'ahu. Tasnim ni makna yang tinggi. Kalau kita tengok pada unta itu, bonggol unta itu, kemuncak bonggol unta itu dipanggil sanam. Sanam dipanggil. Jadi mata air dalam syurga pun disebut tasnim. Tasnim makna yang tinggi dipanggil. Sannamahu ay idza rafa'ahu li'annahu arfa'u syarabin fil jannah, kata Imam An-Nasafi. Dinamakan dengan tasnim, iaitu mata air yang ditinggikan, yang diletakkan pada kedudukan yang paling tinggi. Kerana mata air tasnim inilah mata air yang paling
yang paling tinggi dalam syurga. Kata Allah, yashrabu biha al-muqarrabun. Mata air tasnim ini diminum, airnya itu diminum oleh al-muqarrabun. Adapun ahli syurga yang lain, Allah Ta'ala bagi minum juga, tapi mizajuhu, campuran. Yang maknanya dalam minuman mereka itu dicampur dengan, dipanggil dengan air daripada mata air tasnim ini. Tapi al-muqarrabun, kebanyakan minuman dia adalah daripada tasnim ini. Jadi tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, tu yang ketiga. Dan yang keempat ialah mata air yang namanya syaraban tahura, minuman yang membersihkan, yang sangat cuci, yang bersihkan, dan bersihkan daripada hati ahli-ahli syurga ini segala sifat-sifat yang buruk, yang tidak ada lagi. Makna bila mereka minum daripada mata air ini, kata Imam Muqatil, mereka akan menjadi manusia yang bersih sepenuhnya. Dan itu yang melayakkan mereka untuk melihat Allah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian di sana dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala sebut dalam syurga ni ada 4 sungai. Ini kita cerita masalah air dalam syurga lah. Mata air ada 4, sungai pula ada 4 juga, sebagian dalam surah Muhammad, iaitu anharu min ma'in ghairi asin, sungai yang sungai air tawar. Yang kedua, anharu min laban, sungai susu, sungai daripada susu. Yang ketiga, anharu min khamrin, sungai daripada arak. Dan yang keempatnya, anharu min asalin musaffa, sungai daripada madu. Itu 4 batang sungai, itu 4 jenis sungai di dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu nak bayangkan macam mana sungai madu pun, sungai susu. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala mengurniakan syurga kepada kita, insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi, in hadza lakum jazaan. Dikatakan kepada mereka, in hadza kana lakum jazaan. Ini semua, kata Allah, yakni nikmat-nikmat yang disebut sebelum ini, semuanya itu adalah balasan untuk kamu. Kana lakum jazaan, adalah untuk kamu sebagai jazaan, sebagai balasan, yakni bagi balasan bagi amal-amal soleh kamu di dunia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku semua mereka akan masuk syurga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Yang tak mau tu maknanya yang tak masuk syurga ni umat dia yang enggan. Nabi sebut aba, enggan. Lalu para sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksudkan sebagai orang yang enggan masuk syurga itu? Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada syariat yang aku sampaikan, dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Wa man asani, dan siapa yang ingkar, yang enggan taat, faqad aba, maka sesungguhnya dialah orang yang enggan masuk syurga. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut ni'mat, in hadza, sesungguhnya nikmat ini yang disebut tadilah, kana lakum jazaan, adalah dia untuk kamu, kata Allah. Jazaan lakum, sebagai balasan bagi amal soleh yang kamu lakukan semasa di dunia. Wa kana sa'yukum mashkura, dan segala usaha kamu semasa di dunia, usaha kamu untuk mentaati Allah, mashkuran, akan disyukuri oleh Allah.
yakni akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang akan ketinggalan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, di antara nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Asy-Syakur. Nama Allah Ta'ala adalah Asy-Syakur, iaitu Tuhan yang maha berterima kasih. Berterima kasih ni iaitulah membalas. Sebab itu kita ni disuruh, bila orang buat baik dengan kita, disuruh kita itu bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur ni apa makna dia? Makna kita membalas sekurang-kurangnya dengan ucapan terima kasih, sekurang-kurangnya dengan doa. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairal jazak. Jangan apabila orang bagi apa-apa senyap saja. Yang terbaik tuan-tuan sekalian, bila kalau kita ada peluang untuk membalas yang lebih daripada terima kasih, itu paling baik. Macam mana menjadi sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni, Nabi bila diberi hadiah dia akan terima dan dia akan balas. Balas ni makna dia akan bagilah apa-apa yang ada dalam rumah. Dia akan bagi dia panggil. Lau uhditu bi qura'il ghanam la qabiltu. Kalau aku diberi hadiah, walaupun yang diberikan itu sekadar betis kambing, kaki kambing, qura', kawarek. Tuan-tuan yang pergi kadang-kadang pergi Mekah cari kawarek, sup betis kambing. Itu dia panggil qura'il ghanam. Kaki, bukan paha kambing, kaki yang ujung. Biasa orang Melayu dia jarang makan. Tapi kalau dia buat sup memang sedap. Nabi kata kalau aku diberi hadiah, walaupun yang diberi itu adalah qura'il ghanam, betis kambing, la qabiltu, aku akan terima walaupun kecil. Jadi sebab itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bagi hadiah dekat kita, terima. Dan pada yang sama menjadi sunnah Nabi juga, Nabi dia suka membalas balik. Dia balas pemberian. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian, itu mana kita sebut itu untuk kita nak memahami konsep syukur itu. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Sekurang-kurangnya ucapan terima kasih. Sekurang-kurangnya kita berdoa semula kepada dia. Dan zat yang maha membalas adalah Allah. Di mana kebaikan yang dilakukan oleh hamba, Allah akan balas dengan berganda-ganda. Sebab itu Allah menjanjikan amalan kebaikan, dia akan bagi 10 kali ganda. Dan juga 700 kali ganda kalau sedekah. Dan ada hadis menyebutkan 1,000,000 kali ganda. Jadi Allah Ta'ala makna dia balas. Itu makna Allah Ta'ala ini. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan wa kana sa'yukum mashkura, dan segala usaha kamu mentaati Allah disyukuri oleh Allah. Yakni dia menerimanya, merestuinya dan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selesai dah tuan-tuan sekalian. Selesai dah. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita dengan panjang lebar, bermula daripada ayat 5 lagi, awal surah, iaitu tentang Al-Abrar, sampailah pada ayat 22 ini. Dan adapun selepas ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyentuh dan menyebutkan kepada kita tentang Quran dan juga tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Dan sekaligus pada kita jugalah. Kerana bila kita nak beramal ini akan ada saja ujian demi ujian yang akan berlaku dekat kita, dan hanya dengan kita bersabar saja kita boleh dapat nikmat yang Allah Ta'ala janji tadi ini. Maka Allah Ta'ala menyebutkan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad. Tanzila dengan penurunan secara beransur-ansur. Itu satu tafsiran. Tanzilan. Dan sebahagian mufassir berkata makna tanzilan iaitu penurunan yang tidak ternilai.
penurunan dia panggil. Inna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan. Tanzilan itu dari segi terjemahan harfiahnya dengan penurunan. Kami yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran ini tanzilan dengan sebenar-benar penurunan. Dan sebagian mufassir berkata iaitu dengan penurunan yang beransur-ansur, sedikit demi sedikit, dan sempurna dalam tempoh 23 tahun. Itu tempoh Al-Quran turun. Jadi tuan-tuan dan sekalian, yang pertama kita cuba faham, apabila ada ulama mentafsirkan tanzilan di sini dengan makna penurunan secara beransur-ansur, maka kita perlu faham apa hikmah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur, tidak turun sekaligus sebagaimana kitab Taurat. Kitab Taurat dia turun sekaligus. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa AS bermunajat di Tur Sina 40 hari, dan Allah janji selepas 40 hari itu Allah akan berikan Taurat untuk menjadi panduan kepada umat dia, Bani Israel. Tapi Quran ni tidak. Allah Ta'ala turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun baru selesai. Maka hikmahnya itu disebut oleh Allah, diceritakan sendiri oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mereka tahu, orang musyrikin mungkin ada di kalangan mereka ni yang ada maklumat bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu turun sekaligus. Tiba-tiba Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu turun sikit demi sikit. Maka mereka berkata orang kafir, kenapa tidak diturunkan ke atasnya, yakni Muhammad itu, akan Quran itu jumlatan wahidah, sekaligus. Tak sama pun macam kami dengar kitab-kitab dulu. Lalu Allah Ta'ala menjawab, kadzalika linusabbita bi fuadak. Wahai Muhammad, itu sengaja diatur oleh Allah. Linusabbita bihi fuadaka, untuk Allah meneguhkan dengannya hati kamu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita fahamlah bahwasanya Allah Ta'ala nak kita ni dengan Quran ni bukan ada satu sesi kita baca lepas tu tak baca dah. Allah Ta'ala nak kita baca sikit demi sedikit. Itu cara baca yang paling baik. Baca tiap-tiap hari walaupun sikit. Lebih baik daripada tuan-tuan baca satu juzuk seminggu, lepas tu tunggu minggu depan pula baca. Yang paling baik ni ialah baca sedikit demi sedikit. Karena itulah kata Allah, linusabbita bihi fuadak, untuk kami meneguhkan, dipanggil jiwa kamu. Baca renung dan sekalian, dan terutama sekali yang paling sesuai dengan kita ni dan sekalian, yang memberi kesan yang sangat kuat pada jiwa kita ini, iaitu surah-surah di hujung Al-Quran. Surah-surah pendek itu. Surah-surah pendek itu surah-surah akidah. Surah-surah tentang akhirat. Surah-surah yang berkenaan dengan akidah. Dan senang untuk kita faham, senang untuk kita hadam, kita memahami dan sebagainya. Adapun surah-surah di awal Quran itu, Al-Baqarah, Al-Imran itu panjang-panjang surahnya dan banyak berkait dengan hukum hakam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, itu tujuan Allah Ta'ala sebut turun beransur-ansur untuk meneguhkan hati supaya pengulangan berlaku. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya dengan teratur satu persatu. Itu cara baca Quran. Jangan baca, orang Melayu kata apa, baca pra gitu. Dia kena baca warattalnahu tartila, dan kami membacanya dengan teratur satu persatu. Jadi sebab itu para sahabat menceritakan macam mana dibaca Quran. Nabi baca dengan teratur, dengan tartil, dengan dalam satu hadis itu disebut, Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Begitu tidak. Nabi baca itulah kalimatan demi kalimatan.
yang baca dengan tadabbur. Itulah tuan-tuan sekalian maksud baca tartil ni panggil. Waratalnahu tartila. Dan kami membacanya dengan teratur satu persatu. Kemudian Allah Ta'ala sebut fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kamu, yakni teguhlah kamu wahai Muhammad, li hukmi rabbik, dengan hukum Tuhanmu. Sebagian mufassir mentafsirkan li hukmi rabbik, dengan hukum Tuhanmu. Dan sebagian mufassir mentafsirkan hukum dengan makna ketentuan. Dan dua-dua makna itu sahih. Kita ambil yang pertama dulu. Bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan hukum Tuhanmu. Hukum Tuhan bagi kamu Rasul ni apa dia? Iaitu menyampaikan. Hukum bagi kamu bukan menentukan siapa yang akan beriman dan siapa yang tidak akan beriman. Itu Allah Ta'ala. Mana taufik dia bagi. Bukan dipanggil tugas kamu. Allah tidak menetapkan hukum atau kewajipan atas kamu untuk memberi taufik pada hati manusia. Itu Allah Ta'ala saja yang boleh. Dan hukum Allah Ta'ala ke atas kamu sebagai Rasul, iaitulah sekadar menyampaikan saja. Kamu sampaikan saja. Tak usah susah hati. Bila ada orang yang degil, ada orang yang dipanggil keras hatinya, tugas kamu sudah sampai. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian makna hukum. Kita pun kena tanya. Kalau hukum dari Muhammad SAW, mana hukum di sini iaitu apa yang wajib atas dia. Menyampaikan. Bagi kita pula umat ini, hukum yang wajib ke atas kita ialah menerima. Menerima, kemudian kita belajar dan beramal. Kalau ada rezeki selepas itu Allah Ta'ala nak takdirkan kita jadi yang ulama, maka kita warasatul anbiya. Tambah satu lagi tugas kita, kemuliaan, iaitu waris para nabi, mengajar. Tapi kadang-kadang pada zaman hari ini, tuan-tuan sekalian, kita perhati, ada orang dia tak tahu hukum dia tu apa dia. Dia duk gaduh nak mengambil tempat para alim ulama. Alim ulama bagi fatwa, dia pun nak tumpang bagi fatwa sama. Beramal tak? Kesilapan yang besar tuan-tuan sekalian. Hukum kita ni adalah mengaji, kemudian beramal. Adapun bila masa kita nak kena sampaikan itu, tengoklah. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kita ni banyak ilmu, jadi ulama, maka warasatul anbiya, kita menjadi pewaris para nabi, maka pada ketika itu Allah Ta'ala nak bagi satu lagi kemuliaan pada kita, selain daripada menuntut ilmu dan beramal, Allah Ta'ala nak suruh kita menjadi guru menyampaikan. Itu kena, mana masing-masing kita ni kena tengok. Kita ni duduk dalam posisi yang mana. Wala tuti'. Dan sebagian ulama berkata hukum di sini iaitu ketetapan. Bersabarlah kamu wahai Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, iaitu kemenangan. Allah yang menetapkan bila masa kamu akan dikurniakan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Bersabarlah kamu. Karena ketika mana di Madinah, di Mekah, tuan-tuan sekalian, umat Islam berada dalam keadaan tertekan, diseksa dan sebagainya, maka Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Akan tiba masa, insya-Allah. Akan tiba masa kemenangan itu akan berlaku. Wala tuti' minhum asiman aw kafura. Dan jangan kamu menuruti sesiapa saja, yakni permintaan ataupun ajakan daripada sesiapa saja di kalangan mereka, yakni dari kalangan orang kafir itu, yang mana asiman sama ada dia itu orang yang berdosa, atau kafura ataupun orang yang kufur. Jadi tuan-tuan sekalian, memang Abu Jahal, Abu Lahab, mereka minta daripada Nabi Muhammad SAW, berhentilah kamu daripada menyampaikan seruan yang kamu sampaikan itu. Maknanya tuan-tuan sekalian, mereka
nak menahan, nak menyekat Nabi Muhammad SAW daripada menyampaikan dakwah. Kata Allah, kamu tugas kamu menyampaikan. La tuti', jangan kamu patuh pada mereka. Kerana mereka ini antara dua, asiman atau kafura. Dan ini beri pengajaran pada kita, tuan-tuan sekalian, bahawasanya kita hanya boleh ikut manusia kalau manusia itu mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Kalau dia mengajak kita kepada asiman mana orang yang berdosa, dia ajak kita kepada dosa, kata Allah, la tuti', jangan taat, tak boleh ikut. Apatah lagi au kafura, ataupun yang ajak kita itu adalah orang yang kufur, yang sangat kufur kepada Allah. Dia ajak kita untuk sama-sama kufur dengan dia, kata Allah, la tuti', jangan taat. Dan dalam satu hadis Nabi menyimpulkan kepada kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam maksiat kepada khaliq, kepada pencipta. Jadi sekarang ni kita berdepan dengan dua. Yang pertama, ajakan daripada makhluk. Makhluk mana yang dicipta. Sama-sama kita lah manusia, sama-sama kita. Dan satu lagi adalah ajakan ataupun perintah khaliq, Tuhan yang mencipta. Kata Nabi, la ta'ata. Kalau makhluk mengajak, tidak boleh kamu akur, tak boleh kamu patuh kalau dia ajak kepada maksiat kepada khaliq, kepada pencipta. Jadi tuan-tuan sekalian, manusia ni boleh dibangkang, yang tak boleh dibangkang adalah Allah Ta'ala saja, Allah dan Rasul. Yang tu apa saja yang Allah Rasul suruh kena buat kalau kita nak masuk dalam syurga. Walaupun kita berdepan dengan cabaran, kata Allah di awal ayat, fasbir, sabar. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, dengan kesabaran itu Allah Ta'ala akan beri syurga kepada kita. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada ketika awal siang dan juga ketika petang, akhir siang. Bukratan iaitu awal siang, pagi. Asilan iaitulah akhir siang, iaitu petang. Sebutlah nama Tuhanmu, makna jangan berhenti beribadah kepada Allah pagi petang. Orang Arab, dia bila dia sebut pagi petang itu, ada kalanya memberi maksud sentiasa. Jangan jemu, jangan pagi saja petang tak ingat Allah. Jangan petang saja pagi lupa pada Allah. Tidak, pagi petang, maknanya setiap masa kamu hendaklah kamu mengingati Allah Ta'ala. Tapi dalam konteks ayat ini, tuan-tuan sekalian, para mufassir, di antaranya dalam Ibnu Katsir, dalam tuan-tuan sekalian, dalam tafsir Jalalain dan sebagainya, kata mereka ayat ini merujuk kepada sembahyang 5 waktu. Nanti kita akan tengok di mana tu yang kita boleh rujuk pada sembahyang 5 waktu. Dan sebagian mufassir berkata dia tidak rujuk pada sembahyang 5 waktu, tapi mengingati Allah senantiasa. Senantiasa pagi, petang, siang, malam, jangan kamu lupa kepada Allah Ta'ala. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu, yakni tunaikanlah salat. Karena dalam ada ayat Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku, untuk zikir, untuk ingat kepadaku. Maka sebab itu sebagian mufassir menyatakan wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, yakni di dalam sembahyang kamu, bukratan, pada ketika awal siang, iaitu sembahyang subuh. Ketika awal siang, sembahyang subuh. Wa asila, dan ketika petang, iaitu salat zuhur dan juga asar. Kerana zuhur ni dia masuk selepas tergelincir matahari. Tergelincir matahari berpindah ke sebelah sana, mana dah masuk petang. Jadi sembahyang petang ni ada dua, sembahyang zuhur dan juga sembahyang asar. Kemudian kata Allah, wa minal laili fasjud lahu, dan dari sebahagian waktu malam maka bersujudlah kepadanya, yakni salat maghrib dan isyak. Salat maghrib dan isyak.
wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah, yakni bersolatlah dengan solat sunat pada malam yang panjang, iaitu solat tahajud. Kerana solat tahajud ini wajib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wazkur, hendaklah kamu sebut. Jadi pada umat Islam, di awal Islam pun sama dengan Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu sama. Kemudian sembahyang tahajud itu, apabila Allah Taala mensyariatkan salat 5 waktu, kewajipan salat tahajud itu dikekalkan wajib ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dimansuhkan kewajipan itu daripada para sahabat dan sekaligus pada kita. Diletakkan hukum sunat saja. Namun demikian, kebanyakan para sahabat, walaupun tahajud itu telah berubah hukum menjadi sunat, dan mereka masih meneruskan tahajud pada setiap malam. Tapi kita ni bunyi kita sunat saja pakai dak terus lah. Sunat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ubah. Walaupun sunat, tapi kita buatlah. Buat tuan-tuan sekalian. Kerana solat sunat ni khususnya, dia ada kelebihan. Selain daripada menambahkan pahala kita di akhirat, setiap solat sunat tu dia ada kelebihan yang tersendiri. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang melihara sembahyang sunat 12 rakaat siang dan malam, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Iaitu rawatib, sembahyang sunat rawatib yang mengiringi solat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. 12 rakaat semua. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Barang siapa yang melihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, haramallahu 'alan nar. Allah mengharamkan jasadnya daripada dibakar oleh api neraka. Itu pulang kepada kita lah, tuan-tuan sekalian. Dan khusus kepada sembahyang sunat sebelum subuh, Nabi SAW menyebutkan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu pulang kepada kita lah, nak ambil yang mana satu. Nak ambil rumah dalam syurga, nak selamat daripada neraka. Dan duha ada lain pula. Ada kelebihan lain pula. Dan secara jumlatan itu satu persatu. Setiap salat sunat itu dia ada pahala khusus. Tapi secara jumlatan, secara umum pula, semua sembahyang sunat kita itu akan menampung kekurangan sembahyang fardu. Maknanya kita tak berhutang lah. Bila ada kekurangan sembahyang fardu, awalu ma yuhasabul abdul muslim yaumal qiyamah salatul maktubah. Amalan yang mula-mula sekali yang akan dihisab ke atas orang muslim, kata Nabi, ialah sembahyang fardu. Bila sempurna akan ditulis sempurna, barulah selepas itu akan dihisab yang lain-lain. Kalau tidak sempurna, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, tengok sembahyang sunat dia, ambil sembahyang sunat dia, tampung kekurangan sembahyang fardu. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya sembahyang sunat ni, walaupun kita tak berapa nak rajin, tapi janganlah sampai tak rajin langsung. Buat juga, kena buat juga. Pertama sekali, kalau kata ulama, 2 lah. 1 siang, 1 malam. Siang, sembahyang sunat siang yang paling afdal ialah sembahyang sunat sebelum subuh. Untuk siang. Malam pula witir. Malam pula adalah witir. Jadi kalau tak mau bangun tahajud dan sebagainya pun, tuan-tuan sembahyang siap-siap sebelum tidur witir. Paling pendek 1 rakaat. Tapi kata Imam Syafi'i, janganlah tiap-tiap malam 1. 3. Akmalul kamal. Aqallul kamal dia panggil. Mana 1 pun sah, bukan tak sah. Sah. Tapi sebaiknya ialah 3 lah. Maknanya waktu-waktu tertentu mungkin dah tak larat sangat, letih sangat, 1. Janganlah tiap-tiap malam 1. Ambil 3. Aqallul kamal dia panggil. Kesempurnaan yang paling sedikit adalah 3.
Dan witir boleh buat sampai 11. Boleh buat sampai 11. Kemudian in haula yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka itu, yakni orang kafir yang menentang kamu wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang menyintai negeri yang segera ini, ataupun kenikmatan yang segera ini, iaitu dunia. Wa yazaruna wara'ahum yawman saqila, dan mereka meninggalkan ke belakang mereka. Ini kinayah dia, metafora bagi orang Arab, mana meninggal ke belakang, mana tidak mempedulikan, maka melemparkan ke belakang mereka yauman saqila, yang ini tidak mempedulikan, maka tidak mempedulikan hari yang berat, iaitu hari kiamat. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut yauman saqila, hari akhirat ni hari yang berat. Berat bagi orang yang tidak beriman dan juga tidak beramal soleh. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, akan menjadi lebih ringan daripada di sini, di dunia ini. Bila kita baca dalam satu ayat dan sekalian, Allah Ta'ala kata, satu hari, mana ada di sana satu hari yang mana kadarnya khamsun alfasana, 50,000 tahun. Dan bayangkanlah, satu hari sama dengan 50,000 tahun. Dalam Quran, cuma tak sempat nak duduk di mana. Tapi ada satu hari sama 50 tahun. Kata Imam Suyuti, kata mufassir, iaitu hari di mahsyar bagi orang kafir. Dan adapun dalam hadis Nabi sebut, bagi orang beriman, pada hari itu tidak lebih daripada satu waktu sembahyang. Semua selesai dah. Mungkin beginilah tuan-tuan sekalian, kita hadir sama-sama, orang kafir hadir situ, dia menunggu. Itu yang kita kata, memang tak boleh nak capai dengan akal kita. Duduk tempat sama, tapi sebahagian dia akan rasa lama, 50,000 tahun. Khamsuna alfasana, 50,000 tahun. Kadarnya 50,000 tahun. Dan bagi orang beriman pula, sat saja. Tak dah sedang, oh selesai dah, nak masuk syurga dah. Nisbah dah senang dalam sana. Bila kita dengan kawan kita dalam satu kereta, dalam perjalanan pergi Kuala Lumpur, seorang driver, seorang duduk sebelah lena. Yang jadi driver ni tuan-tuan sekalian, bagi dia masa panjang, lama. Bila nak sampai, bila nak sampai. Hak duduk sebelah tuan-tuan sekalian sampai Kuala Lumpur, kawan dia gerak dia, ni sampai dah. Oh, dia kata sampai dah. Oh, cepat nah. Cepatlah dia lena sebelah. Masa sama tuan-tuan sekalian, 8 jam. Tapi kenapa yang seorang ni dia merasa lama? Bila nak sampai? Bila nak sampai? Dia buat sering. Yang seorang ni tuan-tuan sekalian, oh sat sampai dah. Itu tuan-tuan sekalian. Begitulah di mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman sekejap, tak lebih daripada satu waktu sembahyang. Selesai semua dah. Orang kafir dia menunggu 50,000 tahun. 50,000 satu hari, tapi sama dengan penantian seolah macam 50,000 tahun. Ini tuan-tuan sekalian, ada 2 ayat lagi, 2-3 ayat, bukan 2, banyak lagi, 4 ayat lagi, tapi ringkas-ringkas. Kita dengar azan dulu, kemudian kita sambung sikit, kita khatamlah surah Al-Insan malam ni insya-Allah dalam 5-6 minit lagi insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kamilah yang menciptakan mereka, yakni orang-orang yang menentang kamu itu wahai Muhammad. Tak payah kamu risaukan mereka. Laksanakan tugas kamu sebagai menyampaikan, beribadat kepada Allah, sembahyang, jaga sembahyang, mengingati Allah senantiasa. Adapun mereka itu kami yang menciptakan mereka. Dan kami yang meneguhkan anggota-anggota dan juga sendi-sendi mereka. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Jika kami mahu, kata Allah, nescaya kami boleh membinasakan mereka dan menggantikan mereka dengan generasi yang lain. In hadhi tazkirah. Sesungguhnya surah ini, kata Allah, adalah peringatan. Sekadar terkandung surah ini, kata Allah, tazkirah, peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Maka sesiapa yang mahu, dia boleh mengambil jalan kepada Tuhannya, iaitu dengan mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Tazkirah, tuan-tuan sekalian, terpulanglah. Siapa yang nak, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran, yakni Al-Quran ni adalah kebenaran datang dari Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min, siapa yang nak silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa nak tak apa kufur, terpulanglah. Tapi kata Allah, inna a'tadna lizalimina naran, kami menyiapkan, menyediakan untuk orang-orang yang zalim, yakni yang syirik pada Allah, yang enggan menerima syariat Allah, itu api neraka. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kamu dapat menghendaki untuk membuat ketaatan melainkan dengan Allah menghendakinya terlebih dahulu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ni banyak berdoa, minta hidayah daripada Allah. Kerana kalau kita nak taat kepada Allah sekalipun, tapi kalau Allah Ta'ala tidak memilih kita untuk beriman dan taat, maka kita tidak akan beriman dan tidak akan taat. Inna Allah kana aliman hakima, dan sesungguhnya Allah, inna Allah, sungguhnya Allah, kana adalah ia maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi dialah mengetahui kenapa dia memilih dia, kenapa dia menetapkan manusia ini untuk diberi pilihan, diberi akal, kemudian diutuskan Rasul dan Al-Quran, dan dia tak paksa. Maka timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala takdir begitu? Diserahkan kepada kita. Siapa yang nak boleh beriman, dan siapa yang nak boleh kufur. Terpulang pada masing-masing. Tapi kena bertanggungjawab kenapa dia memilih kekufuran di akhirat nanti. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, dia masukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, yakni dalam syurganya, yakni orang-orang beriman. Dia menghendaki untuk masukkan orang beriman saja ke dalam rahmatnya. Wazalimina, adapun orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang syirik pada Allah. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebutkan nasihat Luqman pada anak kesayangan dia, ya bunayya la tusyrik billah,
wahai anak kesayanganku, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka di sini Allah Ta'ala sebut, dan orang-orang yang zalim itu a'adda lahum, Allah menyediakan untuk mereka azaban alima, azab yang sangat menyakitkan, iaitu neraka. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala tutup di situ. Jadi sebab itu bila Allah kata, dan dia memasukkan siapa yang dia kendaki ke dalam rahmatnya. Rahmat dia. Rahmat ni walaupun di sini ulama tafsirkan syurga, tapi kalau tengok dalam Quran ni, rahmat ni boleh memberi makna hidayah, boleh memberi makna keampunan, dan sekaligus boleh memberi makna syurga. Jadi kalau Allah Ta'ala dia sayang dekat kita, dia akan masukkan kita dalam kelompok orang yang diberi rahmat, diberi ilmu, diberi hidayah, dan akhirnya diberi syurga. Dan itulah rahsianya tuan-tuan sekalian. Bila kita baca Fatihah, kita sembahyang, kita baca Fatihah, surah Fatihah itu mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dan sepanjang kita baca Quran itu, permulaannya ialah Bismillah, kecuali satu saja, iaitu surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, dan tak dimulakan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sentiasa sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mudah-mudahan kita ni sentiasa dekat dengan rahmat Allah, dan tidak putus rahmat Allah Ta'ala itu pada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.